makanan hari itu sahaja. Tapi tak cukup lah, tak cukup makanan untuk hari itu dia ada, besok tak ada. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Itu orang miskin, orang fakir lah tu tak ada. Orang fakir lah sudah ada. Hari itu pun tak ada makanan. Bukan dia miskin tak boleh beli kereta. Itu lain. Beli motor tak boleh. Bukan beli motor. Tak Faham tak? Sebab itu kita diri saya tak duit. Saya miskin. Sebab saya tak ada, tak kena afford to buy the Tuan motor. buy motor. Betul. Tapi itu bukan kategori miskin. Itu kategori yang kena afford. Betul. Lepas tu tengok pula tanggungan dia. Kalau dia ada certain amount, tiba-tiba tanggungan dia pun ramai. Tanggungan mesti ada. Dia kena tengok lah balance dia. Tapi tak payah nak beli motor. Kalau tanggungan dia banyak, kalau tanggungan dia dah banyak, tak payahlah dia beli motor lagi. Memanglah. Macam saya tak boleh beli bekit. Tanggungan banyak. Betul lah. Betul lah. Macam mana nak cakap? Saya Tak dah payah beli beli. Saya dah minta dia ajar. Ajar duit. Ni kes zakat. Kita cakap pasal zakat. You tak payah, you tak ada bukan bulan zakat. Ni yang cakap pasal orang nak minta zakat ni. Itulah. Mesti ada Mana boleh limit, simply. ada limit dia. Mana boleh simply Aku macam cakap ustaz saya kata, kita orang penerima zakat. Betul? Miskin dan fakir. Kita bukan untuk misal dia, pergi belajar. Ustaz, kita tak Yang bagus jawapan dia. okey, muka surat 66. Mikrofon boleh on tak? Oh. Tak. Kita ambil harta. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung bacaan kita dalam kitab dosa-dosa besar, yang mana kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala mesti jelas bahawa dalam hidup ni apa yang kita cari dan apa yang kita elak. Kita cari sesuatu yang mendatangkan redha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita nak elak daripada sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah dan juga azabnya. Di situlah datangnya konsep pahala dan dosa bagi kita sebagai hamba kepada Allah yang beriman. Kita mengimani konsep dosa dan pahala. Buat baik diberi pahala, buat jahat diberi dosa. Dan pahala tu, kenapa dikira adanya konsep pahala dan dosa? Kerana bila kita sampai hari akhirat, itulah dia currency yang akan kita guna di akhirat, iaitu kita akan berinteraksi dengan dosa dan pahala. Bukan untuk kita masuk syurga dengannya, sebab kita tak akan dapat masuk syurga dengan pahala kita, dengan amalan kita. Sebaliknya kita dapat masuk syurga insya-Allah dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun konsep dosa dan pahala adalah sebagai satu
ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala kerana sifat berlakunya sifat gandaan pada pahala, berlakunya ada amalan yang lebih baik daripada amalan yang lain, berlakunya gandaan pahala sehingga 10 kali ganda, gandaan pahala kerana malam-malam tertentu. Adapun dosa juga begitu, kerana dia adalah currency kita untuk kita bermuamalah di akhirat nanti. Bila sampai di hari akhirat, dia akan ditimbang pahala-pahala ni. Dia akan dijadikan sesuatu yang orang nak tuntut atau orang nak kena bagi. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari yang tidak ada lagi manfaat anak-anak ataupun harta pinak, harta benda dan juga anak pinak. Tidak lagi bernilai. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang sejahtera. Maka pada hari tersebut, currency kita untuk kita nak tuntut bela ke, nak kena bayar denda ke, nak apa ke adalah dosa dan pahala. Kemudian ditimbang, diadili, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya setelah selesai antara manusia dengan manusia, manusia dengan panggil binatang, dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang yang beramal dengan amal kebaikan dan mengampuni dosa-dosa mereka. Seterusnya Allah masukkan mereka ke dalam syurga. Jadi sebab itu kita dalam hidup mesti jelas apa yang mendatangkan pahala dan apa yang mendatangkan dosa. Oleh sebab itulah kita baca kitab dosa-dosa besar sebagai satu sempadan bagi kita. Ala inna himallahi maharimah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimu. Setiap raja tu adanya sempadan dia. Dan sempadan Allah adalah sesuatu yang dia haramkan. Kalau seorang tu telah melanggar sempadan Allah, wajar untuk Allah Azza wa Jalla hukum dia di akhirat nanti. Jadi sebab itu sekali lagi saya tekankan bahawa kita baca kitab ini adalah sebagai sempadan bagi kita. Semoga Allah Ta'ala jagalah diri kita semua. Dosa besar yang kita nak baca pada pagi ini ialah berkhianat, mengambil harta ghanimah, baitul mal dan juga zakat. Baik, mengambil harta ghanimah. Khianat ni maknanya orang itu diberi amanah lalu dia mengkhianati amanah tersebut. Amanah apa yang dia ambil dalam bab ni? Yang pertama, harta ghanimah. Harta ghanimah ni harta apa? Harta rampasan perang. Dari sudut hukum, apabila berlakunya peperangan, harta orang-orang kafir dihalalkan dalam peperangan. Makna bila mereka ni kalah, harta mereka dirampas. Harta mana? Harta yang mereka bawa di medan perang. Okay? Harta yang mereka bawa di medan perang. Bila berlakunya peperangan tersebut, maka harta-harta itu dikumpulkan. Adapun harta persendirian milik mereka di kampung mereka dan sebagainya, yang itu kekalah setelah daripada dia tunduk kepada kerajaan Islam. Adapun harta ghanimah ni harta yang dibawa dalam perang. Kuda dia ke, baju besi dia ke, hatta lah kalau panggil pakaian-pakaian mewah yang dia bawa ke, emas perak ke, semua tu diambil sebagai harta rampasan perang. Bila dia menang, Islam menang, orang kafir kalah, harta ni mesti dikumpulkan terlebih dahulu. Dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian setelah selesai semua dikumpulkan, barulah ketua
umat Islam ataupun ketua negara, ketua yang menguruskan urusan umat Islam pada waktu itu membahagikan harta tersebut kepada yang berhak. 1/5 milik Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, makna pergi ke Baitul Mal Muslimin, kemudian dibagi kepada orang-orang yang menyertai perang, dan adalah pembahagian dia. Jadi macam mana berlaku khianat dalam bab ni? Ialah sebelum daripada dia kumpul, dia lawan, dia tengok ada harta. Contohnya dia tengok ada baju besi, ataupun dia tengok satu selipar je, selipar cantik, dia ambil. Dia tak bawa pergi kepada pusat pengumpulan harta ghanimah, maka dia pun ambil siap-siap disimpan untuk dia. Okay? Selipar ke, pedang ke, cincin ke, apa jua mesti dibawa. Sebab tu zaman dulu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu waktu buka kota Palestin, semua harta-harta tu dibawa ke Madinah. Dan Umar menangis tengok macam mana daripada Palestin ke Madinah tidak hilang satu bekas pun daripada harta rampasan. Kerana amanahnya orang Islam pada masa tersebut. Jadi itulah sifat ataupun peraturan yang mesti dilakukan bila berlakunya perang. Jadi amanah mesti jaga. Yang kedua, setelah harta tu duduk di Baitul Mal, diserahkan pula kepada orang yang menjaga harta. Pun ada orang yang mengambil harta dari Baitul Mal. Kemudian harta zakat, dikumpulkan zakat. Sebelum daripada dia diberikan kepada orang yang berhak, adanya pusat pengumpulan zakat. Kalau kita pusat pengutan zakat lah. Kalau zaman dulu mungkin zakat harta, zakat pertanian, zakat ternakan, diberi dengan perkara tersebut. Kita lah ni semua ikut mazhab Hanafi, semua dengan harta. Bayar nilai sahaja. Zaman dulu tak dikumpulkan, beras ke, kurma ke. Sebelum daripada dikumpulkan, ada penjaga. Maka orang yang mengambil harta yang diamanahkan mereka, amanahkan kepada mereka, kemudian mereka khianat terhadap amanah tersebut. Inilah yang kita maksudkan bab dosa besar yang ke-19, berbuat khianat, mengambil harta ghanimah, Baitul Mal dan juga zakat. Mana dia ni sebenarnya orang yang diberi amanah. Amanah dari sudut jaga harta ghanimah, rampasan perang, amanah jaga harta Baitul Mal, amanah jaga harta zakat. Tetapi dia berkhianat terhadap amanah ini dan dia ambil harta tersebut. Okay, dosa besar yang dimaksudkan macam mana kita baca dalam buku kita ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah." Maksudnya, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat dia akan datang membawa sesuatu yang dikhianatkannya itu. Mana dia khianat terhadap amanah yang dia kena pikul, dan dia akan bawa. Bawa tu macam mana? Okay. Bawa tu macam mana dijelaskan dalam hadis. Abu Humaid As-Sa'idi berkata, "Ista'mala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min Azdi yuqalu lahu Ibnul Lutbiyyah ala as-sadaqah. Falamma qadima qala hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم فيقول
hadza lakum wa hadza uhdiya li afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqa wallahi la ya'khudh ahadun minkum syai'an bighairi haqqin illa laqiya Allah yahmiluhu yawmal qiyamah fala a'rifanna rajulan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu rugha aw baqaratan laha khuwar aw syatan ta'ar thumma rafa'a yadayhi faqal Allahumma hal ballaghtu. Nabi SAW pernah memperkerjakan atau melantik seorang lelaki lah untuk bekerja. Dari lelaki ni dari Al-Azdi yang dikenali dengan nama Ibnul Lutbiyah. Nabi ambil kerja untuk memungut zakat. Jadi dia ni wakil Nabi untuk pungut zakat. Nabi hantar dia ke satu tempat, kutip zakat tempat tersebut. Ketika orang itu kembali dari tugas dia, dia berkata, ini milik kalian, sedangkan ini dihadiahkan untuk aku. Jadi ini bahagian zakat, hak aku kutip. Yang ni pula orang bagi kat aku. Jadi ada harta untuk zakat, ada harta untuk dia. Bila Nabi SAW dengar macam tu, Nabi pun naik mimbar. Nabi naik mimbar, lalu memuji dan memuja Allah. Kemudian baginda bersabda, amma ba'du, saya telah memperkerjakan seorang lelaki di antara kalian. Lalu dia mengatakan, ini milik kalian, sedangkan yang ini dihadiahkan untukku. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapa dan ibunya, sehingga hadiahnya datang kepadanya jika dia memang benar? So dia ni kata orang bagi kat dia. Betul ke orang bagi kat dia? Orang bagi kat dia ni sebab apa? Sebab dia wakil Nabi. Dia bukan orang, dia wakil Nabi untuk buat zakat. Jadi dia kerja, dia tugas dia ambil kutip zakat. Bila orang bagi kat dia, maka sebenarnya dia tidak berhak untuk ambil. Okay? Dia tidak berhak untuk mengambil harta yang diberikan kepadanya, sebab dia adalah orang yang kerja dia kutip zakat. Okay? Dan dia sudah pun ada upah dia lah. Amil ni sudah ada. Dalam zakat ada dah bahagian untuk amil zakat. Jadi dia ni ambil hak. Amil pun dia ambil, hak ni pun dia ambil juga. Dia kata hadiah untuk dia. Kata Nabi SAW, kenapa dia tidak duduk saja di rumah dia? Kalau betul orang nak bagi untuk dia, kenapa dia tidak duduk di rumah dia sehingga hadiah-hadiah tadi datang kepada dia? Demi Allah, tidaklah seorang mengambil sesuatu dengan tanpa hak, melainkan dia akan bertemu Allah dalam keadaan memikulnya di hari kiamat. Kemudian saya benar-benar tahu bahawa seorang lelaki di antara kalian akan bertemu Allah dalam keadaan memikul seekor unta yang menguap, seekor sapi yang menguap, atau seekor kambing yang mengembek. Lalu kalau dia ambil tu hak secara tidak hak, seekor unta itulah yang dia akan pikul di akhirat. Kalau dia ambil seekor lembu itulah dia pikul di akhirat. Kalau dia ambil kambing itulah dia pikul di akhirat. Kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya seraya berkata, ya Allah, apakah aku telah menyampaikan? Dalam hadis ni, pertama,
Dia ni diberi tugas oleh Nabi untuk menjaga amanah harta zakat. Dan dia sudah pun diberi upah, dan hadiah orang ni kepada penerima mereka ni dikira sebagai orang yang menilai harta zakat. Amil zakat ni tujuan dia sebenarnya kita kena tahu, dia bukan duduk di kaunter. Ni hadis ni Nabi hantar dia hantar pergi cari orang yang berharta, dan dia adalah lebih macam auditor lah. Dia akan nilai ni sekian banyak ni hartamu kena bayar zakat. Dia pergi pula ke orang ni, hartamu sekian banyak ni mu kena bayar zakat. Jadi bila dia ni bahagian orang pengok kuasa, jadi adalah orang ni mungkin nak suruh dia nilai kurang ke tak kurang ke, kira mana-mana ke. Jadi adalah orang bagi hadiah kat dia. Bila bagi hadiah kat dia, maka dibimbangi penilaian dia tu agak tidak ada bias lah, lebih kurang dan sebagainya. Sebab tu dalam bab-bab begini mereka tidak dibenarkan untuk menerima hadiah daripada pihak yang mereka nak kena nilai. Sebab itu Nabi SAW tidak membenarkan dia. Itu satu. Yang kedua, mereka memikul amanah. Harta yang mereka kutip tu bukan milik mereka, sebaliknya milik umat Islam. Sebab tu orang yang jaga harta awam ni, kita terbalik. Pak kita ni harta awam dianggap harta tak ada tuan. Sedangkan dari sudut agama, harta awam adalah milik orang ramai. Ada beza tu. Harta awam maksudnya ni macam ni lah, harta Baitul Mal tu harta sebelum dia bagi kepada orang, dia adalah milik umat Islam. Contoh kita harta rakyat lah. Harta awam milik, harta kerajaan contohnya. Oh ni berang kerajaan. Kerajaan siapa punya? Kalau kita kata rakyat punya, dia anggap harta awam harta yang tak bertuan. Zaman kita ni. Oh ni siapa ni? Oh ni kerajaan punya. Kerajaan punya aku boleh ambil. Kita anggap dia anggap benda ni harta awam, harta tak bertuan. Harta kerajaan, harta tak ada tuan. Jadi dia pun kata okey, dia boleh letak nama dia sini. Pasal dia masih milik kerajaan, dia pun letak nama dia. Sepatutnya harta kerajaan hartalah harta milik orang ramai. Kalau dicuri harta seorang pun salah dah. Apatah lagi kalau dicuri harta milik orang ramai. Lebih kurang macam tu. Jadi Nabi SAW kata, kalau betul orang tu nak bagi hadiah kat dia, duduklah kat rumah tengok. Datang ke tidak harta tu kat dia? Atau sebenarnya dia tu sudah diberi amanah, ada gaji, jaga amanah, maka dia sudah dibayar untuk amanah tersebut. Tiba-tiba dia kata, ini Allah bagi kat aku. Allah bagi kat kamu tu sebab kerja ni, bukan sebab nak bagi kat kamu. Baik. Oi, zaman Nabi pesan dah kat kita ni, siap boleh tanya lagi. Ni nak settle tepi ke nak settle balai, dia kata. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Khaybar falam naghnam dhahaban wala wariqan ghanimna al-mata'a wat-ta'ama wath-thiyab thumma intalaqna ila al-wadi wa ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'abdun lahu وهبه له رجل من جذام فلما نزلنا قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له الشهادة هنيئا له الشهادة يا رسول الله فقال كلا والذي نفس محمد بيده إن الشملة
lataltahibu alaihi naran akhadhaha minal ghanaim yawma Khaybar lam tusibha al-maqasim qala fafazi'a an-nasu faja'a rajulun bishirakin aw shirakaini faqala shirakun aw shirakani min nar muttafaqun alaih. Kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kami keluar berangkat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar. Lalu kami diberikan kemenangan, akan tetapi kami tidak mendapatkan ghanimah berupa emas ataupun perak. Jadi Nabi dengan sahabat pergi perang Khaybar. Bila perang menang, lepas menang kumpul harta rampasan perang. Yang mereka dapat pada masa tu bukanlah emas, bukanlah perak, sebaliknya bekalan, makanan dan pakaian. Itulah harta-harta yang mereka dapat. Okey. Setelah itu, kemudian kami singgah di sebuah lembah. Balik dalam perjalanan, singgahlah sebuah lembah. Dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang sahaya, hamba lah, milik baginda yang dihadiahkan untuk baginda oleh seorang lelaki dari Bani Juzam. Ketika kami singgah di lembah itu, hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut bangun berdiri dan melepas pelana haiwan tunggangan beliau. Dia bangun, dia nak buka pelana kuda dia kah? Tunggangan dia tu dia nak buka pelana. Sambil dia berdiri, tiba-tiba terkena sebuah anak panah. Kemudian mati. Tetapi tiba-tiba terkena bidikan sebuah anak panah, kemudian mati. Yang hamba ni tadi lah. Hamba ni. Kemudian maka kami berkata, sungguhlah beruntung dia dengan mati syahid ya Rasulullah. Mati syahid kawan ni. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama sekali tidak. Dia kena anak panah musuh ni. Nabi kata sama sekali tidak. Terkejutlah semua sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kain yang diambilnya dari harta ghanimah sebelum digabungkan ke dalam bahagian harta yang akan dibahagikan akan menjadi api yang menyambarnya pada hari kiamat. Dia ambil satu helai kain dia, bukan mah dah ni. Dia ambil syamlah ni, satu pakaian, satu helai kain, dia ambil, dia simpan, tak bagi harta kat kumpul. Nabi SAW kata, kain tersebut akan menjadi api yang menyambarnya pada hari kiamat. Satu helai je. Nabi tahu dengan wahyu lah. Wahyu lah. Nabi tak tahulah. Jadi Wahyu tu tadi macam mana berbentuk ayat ke? ada tak? Mungkinlah ada disampaikan kepada Nabi SAW. Ada wahyu Nabi terima direct, tiba-tiba diam sampai. Ada wahyu Jibril datang dengan rupa, ada wahyu Nabi diangkat ke langit macam tu. Jadi Nabi tahu benda ni. Nabi kata dia ni oleh kerana sehelai kain yang dia ambil tu, dia akan menjadi api menyambarnya pada hari kiamat. Perawi berkata, maka orang-orang saat itu menjadi ngeri. Lalu datanglah seorang lelaki membawa satu atau dua tali selipar. Tali je. Dan dia berkata, saya ambil pada waktu penaklukan Khaybar. Maka Nabi SAW bersabda, satu atau dua tali sendal menjadi sebab pada api neraka. Kalau dia dah ambil, dia pulang balik boleh tak?
Boleh lah macam laki ni tadi lah. Macam laki tadi. Dia hantar balik lah. Tapi kalau dia ambil harta milik orang awam, macam ni lah isu dia. Dia anggap, tak apa ni, tak ada orang punya. Dia pun ambil, dia simpan, ambil. Kan diorang semua pakai slipper Jepun kan. Slipper yang pijak-pijak semua mati ramai. Jadi ada yang balik pinjam ambil slipper Jepun tu balik, tapi kita dilarang jangan pasal belum barang belum dihalalkan yang kalau kita pakai slipper tu. Tu tak sama kan Ustaz. Tak sama, dia bukan perang tu. Dia tu tak sama tu perang. Dia pertama kalau selipar tu dalam isu selipar di tanah haram, selipar kita pun tak tahu status tali selipar macam mana yang diambil ni zaman dulu ni. Tapi kalau selipar Jepun zaman kita ni memang selipar orang panggil buang dah. Orang buang. Dia tak panggil, tak sama dengan hukum luqatah. Luqatah ni barang berharga yang kalau di Mekah ni bukan setakat selipar, kalau kita tengok sesuatu yang berharga jatuh tak boleh ambil. Biar ada macam tu je. Jadi kalau selipar-selipar yang orang panggil nak buang tu macam tu, kita ambil alas tu, tak ada masalah insya-Allah. Tempat orang dia buang dah, jangan pergi curi selipar orang pula. Biar. Jangan ambil. Saya ambil, saya tengah nak tengok berapa je ni, ada orang yang tukang sapu tu datang 4-5 orang minta saya. So saya bagi lah. Sepatutnya saya kena bagi, tinggalkan atau sama juga dia akan ambil tinggal. Kenapa dia orang menyapu? Tak boleh Ustaz tak boleh tak jumpa. Tak boleh. Jadi Dia tinggal je. tinggal je. Biarkan. Iya je. Orang bagi tadi orang minta, orang tu dia ambil, dia minta. Biar dia ambil kalau dia ambil. Dia ambil tanggungjawab dia. Luqatah dalam tanah haram ni tidak boleh diambil. Adalah pihak-pihak yang bertanggungjawab nanti kalau pihak berkuasa dia akan ambil dia kumpul. Tapi lost and found tu kita tu. Tu pun sebaiknya tak situ, bagi situlah. Ustaz, sorry Ustaz. Ada kawan saya daripada Mekah, ni cerita lama dia jumpa batu tu, dia dengan anak dia so proud, dia jumpa dia tunjuk dengan I. Batu tu Ustaz, ada macam ukiran tulisan Jawi tau. Cantik sangat batu tu. So dia tak puji lah, dia kata, saya je jumpa. Anak dia pula, I'm the one who found it, Mami, dia kata macam tu. So dia orang bawa, dia simpan. Macam mana tu Ustaz? Orang kata, saya cakap, kalau tak silap I, tak boleh ambil apa-apa harta daripada Mekah bawa sini. Dia orang buat tu kat kelima je. Batu tu Batu tu cantik, warna hitam, ada ukiran macam tulisan jauh. Dia kata dia jumpa dekat tepi jalan. Tapi dia tak tahu lah. Tak tahu whether dia dah hantar balik ke tak. Tapi hukum dia macam mana Ustaz? Pertama tu bukan batu biasa, tu batu nampak dia sejenis harta bernilai lah, batu bernilai kan. Bukan batu sampah-sampah tepi jalan tu kan. Tapi dia kata tepi jalan dia jumpa. Tapi dia macam batu biasa Ustaz. Batu warna hitam, kelabu, grey colour. Tapi dia ada ukiran macam tulisan macam tak boleh Ustaz Kalau kira tak boleh ambil, bawa balik. Berapa nak bawa balik? So dia hantar balik lah. Walaupun jumpa dekat jalan. Walaupun potong tak boleh nak ambil. Pokok memang tak boleh nak potong. Kalau pokok yang apa tu, yang ditanam boleh potong. Kalau dia buat maintenance, potong pokok. Kita yang pergi saja nak potong tu tak boleh lah. Cuma debat hak tanah batu tu memang tak boleh ambil lah sebenarnya. Sekejap saya nak cas telefon saya. Kadang-kadang orang batu
melontar pun dia bawa balik ke Malaysia. Boleh ke tak? Itu tak apa, sebenarnya tak ada masalah sebenarnya. Bukan dia terbawa balik kan. Terbawa balik, terbeli. Ada setengah tu dia hantar balik, ngepus dia hantar kat Mekah semula. Kalau batu-batu macam tu tak apa. Baik, kita sambung lagi. Dan diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya, dari datuknya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar harraqu mata'al ghali wa darabuhu. Dari riwayat Abu Daud bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar membakar barang bawaan orang yang mengambil ghanimah secara khianat dan memukulnya. Maka orang yang ditangkap, hukuman dia kalau tiba-tiba dapat tahu, maka orang ni ditangkap, harta-harta dia dirampas dan dia dipukul. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu juga berkata, kana ala thaqali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah famata faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa finnar fadhahabu yanzuruna ilaihi fawajadu aba'atan qad ghallaha. Dahulu di antara barang peralatan dan perlengkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat seorang lelaki yang dikenal dengan Kirkirah. Lalu dia mati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia di dalam neraka. Maka para sahabat pergi melihat dari dekat. Lalu mereka mendapatkan sehelai pakaian luar, iaitu aba'ah. Kita panggil abaya. Aba'ah ni abaya, supalah. Jubah luar tu, jubah alas, yang diambil secara khianat dari harta ghanimah. So dia mati, orang anggap dia ni mati baiklah. Nabi kata dia di dalam neraka hanya disebabkan sehelai pakaian yang diambil secara haram. Itulah dari harta rampasan perang. Dalam bab masalah ini terdapat hadis-hadis yang begitu banyak, dan sebahagian di antaranya akan datang di dalam perbahasan dosa zalim. Maka kezaliman ada 3 bahagian. Pertama, memakan harta secara batil. Yang kedua, kezaliman terhadap hamba-hamba Allah dalam bentuk membunuh, memukul, mematahkan atau melukai. Yang ketiga, kezaliman dalam bentuk mencaci, melaknat, mencela dan menuduh. Nabi SAW pernah menyampaikan khutbah di Mina, di mana baginda bersabda, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Maksudnya, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram, sebagaimana keharaman hari kalian ini, pada bulan kalian ini dan negeri kalian ini. Faham tak? Nabi baca khutbah di Mina. Khutbah di Mina ni bila? Haji. Hari haji. Berapa hari bulan? Hari ke-9. Di Mina. Arafah 9. Hari Arafah 9. 8. Hari ke-10 lah. Selepas Arafah. Arafah pergi Muzdalifah. Lepas Muzdalifah pergi ke Mina balik, melontar. Maka waktu Nabi berkhutbah di Mina, Nabi bagi tahu
darah kamu umat Islam, harta kamu umat Islam, maruah kamu haram sesama kamu. Seperti haramnya hari ini. Hari ini hari apa tu? Hari ke-10 Zulhijjah. Dalam bulan ini, bulan Zulhijjah, di negeri ini, di tanah haram. Jadi sebagaimana kita tak boleh ambil harta orang dalam tanah haram, begitulah juga kita tak boleh ambil harta umat Islam di luar daripada tanah haram. Boleh faham? Ada orang tak ambil sebab dia di tanah haram, tapi balik rumah dia ambil. Nabi kata harta kalian, maruah kalian, apa lagi? Darah kalian, semua ni haram seperti mana haramnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Jadi besarnya kedudukan harta umat Islam, sebesarnya kedudukan nyawa umat Islam dan maruah umat Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala sama seperti bulan haram dan tanah haram. Jadi seperti mana kita memuliakan tanah haram, kita juga kena anggap harta umat Islam ni tidak boleh nak mudah-mudah ambil. Tanah haram kita takut, balik daripada tanah haram kita ambil. Haram sama je haram. Haram kerana bulan Islam, haram kerana tanah haram, haram juga tetap hukum dia. Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin wala sadaqatan min hulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah ataupun zakat dari harta yang diambil dari ghanimah secara khianat. Okay. Zaid bin Khalid al-Juhani berkata, inna rajulan ghalla fi ghazwati Khaybar famtana'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min as-salati alaihi wa qala inna sahibakum ghalla fi sabilillah fafatashna mata'ahu fawajadna fihi kharazan ma yusawi dirhamain. Sesungguhnya seorang lelaki pernah mengambil sesuatu secara khianat dari harta ghanimah pada perang Khaybar. Maka Nabi SAW tidak mahu mensalatkannya, dan baginda bersabda, sesungguhnya teman kalian ini telah mengambil sesuatu secara khianat di jalan Allah. Perawi berkata, maka kami pun memeriksa perbekalan bawaannya, maka kami mendapatkan di dalamnya terdapat batu mulia. Batu tadi, cerita batu tadi. Batu mulia ni maknanya batu cantik lah. Macam permata lah batu. Batu berharga lah. Dari perhiasan Yahudi yang harganya tidak sampai 2 dirham. Batu tu murah je, tak sampai 2 dirham, tetap juga haram untuk diambil. Tetap haram. Nak tunjukkan tetap haram walaupun harga dia 2 dirham. Jadi sebab tu harta, dia sebut hadis-hadis ni berkaitan dengan harta apa? Harta ghanimah. Tapi dalam bab ni ditulis harta ghanimah, termasuk juga harta baitul mal, termasuk juga harta zakat. Yang kita boleh faham ialah harta milik umat Islam. Kalau harta persendirian lain, harta persendirian, harta hak dia. Ni harta milik umat. Kalau kita kan macam harta kerajaan. Harta kerajaan tu satu, ni harta baitul mal, harta rakyat. Kalau kita minta kalau seorang tu dia ambil harta persendirian, dia boleh minta maaf dengan orang tu saja. Contoh kalau kita terjumpa duit, betul kan kita boleh ambil? Kena tunggu 24 hours Mana 24 hours? 1 tahun. Oh, 1 year. 1 year. Tak ada orang claim? Tak ada orang claim. Oh, kita diam aja 1 tahun. Tak boleh, bukan dia diam. Bukan diam, dia announce lah. Kena announce. Ada kehilangan tak?
Tu dia panggil harta luqatah. Harta luqatah. Kalau kita jumpa harta, contohnya ada di Jepun, dia praktik undang-undang ni. Dia ada orang jumpa permata, lepas tu dia hantar kepada pihak berkuasa. Lepas tu orang tu, pihak berkuasa pun cari, tak ada orang nak mengaku harta tu. Claim. Setelah daripada setahun, diserahkan kepada orang yang menemuinya. Kalau polis tu jujur. Tak, dia kan ada ni. Dia kat Jepun kan jujur. Oh, kat Jepun. Kat Jepun. Kat sini habis. Kat sini tak ada. Tak, kat sini orang tu yang claim. Tak, orang ini punya buku tu hilang pula dah tahu bila. Dah tahu dah tak ingat. Tapi dari sudut hukum memang luqatah dia panggil. Hukum luqatah. Mana kalau kita dah jumpa duit kita ambil serah kat polis. Polis ambil terus. Bukanlah polis saya. Macam Dia kalau contohnya nanti ada jumpa harta. Lepas tu tak perlu serah ke polis pun tak apa. Kalau kita simpan tapi dengan syarat kita iklankan. Iklankan. Siapa yang ni aku ada jumpa ni. tapi jangan cakap lah. Siapa ada kehilangan sesuatu. Tak kira lah. Tak, ini kalau kita jumpa kat tepi jalan, Ya sama juga. Sama. Kita pergi jumpa, saya jumpa sekian. Siapa dia ada? Saya jumpa ada beg warna hijau, gini. Tapi jangan beg Birkin macam tadi. Kalau beg tu dengan beg tu hilang. 10 sen 20 sen tu kat Petronas selalu nampak. ambil boleh tabung lah. Kita kata sini mesti orang datang klip, kita kata siapa kali Ahmad datang jumpa saya sini. Dia tak tahu pula hilang ni apa. Ya, orang hilang dia dah tahu. Yalah tahu kalau hilang duit kat sikit orang cakap tak banyak. Ada setengah tu dia tak dalam dia jumpa duit, beg duit ada dompet du tebal. Dia pun ambil gambar dompet dengan duit. Siapa hilang jumpa saya. Lepas tu orang jumpa, okey, duit awak ada berapa tadi? Dia pun tak tahu. Apa lagi dalam beg tu? Dia tak adalah tanda-tanda yang dia nak bagi kan. Sebabnya kalau dari sudut hukum, bolehlah dia buat macam tu. Kalau dia buat hukum. Lepas dia iklan seminggu sekali, lepas tu sebulan sekali, lepas tu lama tu tak ada orang, maka setelah setahun barulah dia halalkan untuk dia. Tapi jangan pula dia iklan tu, aku iklan cukup-cukup syarat je nanti. Janganlah ada orang mengaku pula. Tak boleh lah buat lagu tu. Okey. Jadi luqatah pun ada hukum khas dia. Dalam hadis ni Nabi SAW tak nak salat jenazah kepada orang yang ambil harta secara haramnya. Tapi memang ada kelebihan Wahyu lah ni. Nabi tak tahu benda gaib. Dengan wahyu baru Nabi tahu. Imam Ahmad berkata, kami tidak mengetahui bahawa Nabi SAW tidak mahu salat jenazah seseorang kecuali orang yang mengambil harta ghanimah secara khianat dan orang yang bunuh diri. Besar tu. Dosa bunuh diri pun Nabi tak nak salat jenazah ni, kata Imam Ahmad. So, tapi orang bunuh diri mati dia tak Islam kan? Ya, Dia tak keluarkan diri. tak keluar daripada Islam. Dia masih lagi orang Islam. Cuma dosa besar. Allah pun tak terima kan? Ada terima juga. Dia akan diazab sampailah waktu yang dikehendaki oleh Allah. Tapi dia tidak terkeluar daripada Islam. Sama. Dosa besar tu tetap. Ngucap. Tapi mati bunuh diri tetap dosa besar. Jadi masalahnya dia mengucap dulu. Masalahnya dia mengucap dulu, baru dia mati bunuh diri. Kalau dia mati bunuh diri baru mengucap, baru tak apa. Dulu. Dekat Mekah, kat Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram mati ya. Tapi orang tu katanya tak sioman. Dia tak siuman. Cuma sampai sana Kalau dia tak siuman, sana. Kalau dia tak sioman, Allah Ta'ala yang maha tahu tentang urusan dia. memang tak siaman dia pakai umrah atau dia memang sampai sana tak cuma solat jenazah juga. Orang solat, orang lain solat ni dalam kes ni Nabi yang tak solat, sahabat-sahabat solat. Bukanlah orang yang mati macam ni tidak disolatkan jenazah dia dikebumikan tanpa solat jenazah, tak. Tapi Nabi elak pasal Nabi SAW ni syafaat Nabi tu terlalu besar. So Nabi tak solat jenazah untuk orang tu.
Tapi sahabat-sahabat lain solat. Kalau lagi solat kan, maknanya dia masuk surga. Nabi solat jenazah tu kira buat syafaat lah untuk dia, Nabi doa. Cuma kita tak tidaklah kita kata seorang yang tidak disolatkan oleh Nabi ataupun begini. Itu hukum serah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey, kita sambung terus kepada dosa yang ke-20. Okey. Lebih kurang juga, cuma yang ni khusus. Tadi berbuat zalim harta awam. Yang ni ambil harta orang lain secara batil. Orang yang spesifik, ada milik seseorang. Yang tadi milik orang ramai, ni milik seseorang. Berbuat zalim dengan mengambil harta orang lain secara batil. Dosa besar yang ke-20. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam." Dan janganlah sebahagian kamu mengambil harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim. Macam mana tu? Ada tahu hak batil kan? Lepas tu pergi nak fight kat mahkamah. Saya macam harta orang tu, apa tu dia fight nak pergi mahkamah. Yalah, itulah kalau dia kata tidak diadili dengan betul. Itu cerita lah. Wallahualam lah. Cerita tu kita. Tapi mana ada orang mungkin dia baik dengan pemerintah, dia baik dengan hakim. Dia ambil orang sesuatu harta, kemudian dia pergi kat hakim, kemudian dengan kuasa mahkamah membenarkan perkara tersebut jadi hak dia. Samalah. Waktu dulu biha ilal hukam. Dia ambil harta secara batil, kemudian dia pergi ke mahkamah untuk validatekan benda tu. Endorsekan di mahkamah. Padahal dia ni secara batil. Jadi dalam ayat ni menunjukkan walaupun secara legal benda tu dijadikan milik kamu, tapi kalau ikut hukum syarak dia bukan milik kamu, tetap juga kamu dikira salah. Okay? Kita kata ni mahkamah, memang mahkamah bagi, tapi mahkamah bagi mungkin sebab bukti kamu begini, begitu begini, pandai cakap ke apa-apa. Walaupun benda tu dah legalized oleh court dan sebagainya, kalau dia ambil secara batil, tetap saja hukumnya haram di sisi Allah. Katakan, according to the judge, this is okay lah. Dia according, tapi judge tu hukum macam mana? Beratlah hukum tu. Hakim tu kalau dia tahu kebenaran, hakim ni 3 jenis. Dalam hadis sebut hakim 3 jenis, 2 dalam neraka, 1 dalam syurga. Kan? 3 ni. Hakim yang tahu kebenaran tapi tidak berhukum dengan kebenaran tersebut, hakim ni dalam neraka. Yang kedua, hakim yang tak tahu kebenaran tapi berhukum dengan kejahilan dia. Dia tak selidik, dia jatuh hukum je, dalam neraka. Yang tahu kebenaran dan berhukum dengan kebenaran, barulah masuk syurga. Semua yang cerita. Sebab tu dalam, sekali lagi kata ayat ni, penghakiman hakim hanyalah untuk urusan dunia sahaja. Okey, dia tidak ditangkap di dunia. Contohnya ada orang ni dia tak ada, dia orang miskin, tak mampu nak hire lawyer yang mahal. Dia pergi court, dia kalah. Tapi di sisi Allah tu memang hak dia. So dari sudut mahkamah dunia dia kalah. Orang tu menang di sudut mahkamah dunia. Tapi di sisi Allah yang hak tetap hak, yang batil tetap batil. Penghukuman hakim di dunia tidak akan justify dia di akhirat. Bahkan hakim tu kalau dia menghukum dengan cara yang salah, besarlah kesalahan dia di akhirat nanti. Bukan setakat hakim, saksi pun even. Kan kita baca persaksian palsu sebelum daripada ni.
Kalau saksi palsu pun dah dikira besar dosa dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi hakim yang jatuhkan hukuman, lagi besar salah dia. Saksi palsu pun salah dah. Ni menghakim dengan sesuatu yang batil. Kalau hakim tu kena tipu, dia tak tahu. Based on evidence, dia bagi. Dan dia berhukum dengan pengetahuan dia. Maka orang ni selamatlah. Sebab di sisi dia, dia berhakim dengan saksi palsu yang kena tu nipu. Dia yang orang tu kena hukum. Tapi hakim saya tak tahu. Ada Nabi SAW datang kepada Nabi, bab-bab harta lah. Nabi kata, siapa yang aku bagi kepada dia sesuatu yang bukan hak dia, sebab dia ni pandai cakap, maka sesungguhnya aku telah bagi kepada dia satu potongan dari api neraka. Boleh dia ambil dunia, tapi Nabi kata dah, orang ni pandai cakap, bukti dia ada, tapi sebenarnya bukan milik dia. Hakim akan berhukum based on evidence dia. Lawyer yang defend orang yang memang buat salah tu, dia pun berdosa. Dia tahu orang tu buat salah. Tapi dia cari loophole semua. Jadi lawyer tu berdosa. Dia mendefend orang yang memang dia tahu salah. Sepatutnya dia tak boleh lah. Kalau dia nak defend untuk dapat justice dari sudut hukum yang layak, nak sabar. So dia nak dapatkan hukuman yang setimpal, tidak dizalimi lebih daripada hak dia. Itu nak sabarlah kalau dia tahu dah. Tapi kalau dia memang dah tahu dah bersalah, dia nak defend sampai nak kata orang ni tak benar, orang ni tak bersalah, macam tak betul lah. Itu kan. Jadi bayar banyak. Jadi dia bayar banyak. Jadi lepas tu dia akan cari loophole. Technical. Hakikatnya memang benda tu salah, tapi dia akan cari loophole macam sebab tak adalah orang tu technical. Ya. So orang tu akan lepas sebab technicality. Jadi benda tu sebenarnya tak salah kan Ustaz? Salah lah dia sudut tu. Ustaz, tapi saya nak tanya lawyer. This question. Saya tak takut ke kerja lawyer buat macam ni semua kan? Dia kata macam ni, dia kata kerja diorang hanya menyampaikan cerita, bukan diorang yang menentukan. Tapi menyampaikan tu betul tak betul? Betul tak? Kalau katakan dia ni, I lawyer dia, dia cerita, I boleh ubah-ubah tau. Dia pun boleh tipu kat I tau. Kan you kena, you have to be sworn in court tu. So tak boleh ubah, I can burn. Kita akan sumpah kan Ustaz? Memanglah. Sebab tu bahagian-bahagian mahkamah ni besar dia punya tanggungjawab dia. Dia sebab dia melibatkan hak orang. Sama ada hak kebenaran atau hak kebatilan. So kita nak kena betul kita buat. Kalau seorang tu buat kerana Allah, dapatlah pahala. Tapi kalau dia buat kerana upah, dia jadi cerita tu. Dia kalau dia defend untuk dapatkan cerita yang benar dan sebagainya. Tak ada kan? Baik. Jadi kembali kepada ayat surah Baqarah tadi, Allah Ta'ala melarang kita daripada mengambil harta orang lain secara batil dan kemudian membawa urusan harta itu kepada hakim. Tak boleh. Okay? Walaupun hakim kata, okey ini milik kamu, tetap saja di sisi Allah, harta itu harta yang haram. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, innamas sabilu 'alal ladzina yadhlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq ulaika lahum 'adzabun alim. Sesungguhnya dosa itu dipikul oleh orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Dan orang-orang yang zalim, wadh-dhalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir,
Dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dan tidak ada seorang penolong pun. Nabi SAW juga bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Sebab tu orang ni jangan sebab kekuasaan dia berlaku zalim. Sebab kezaliman itu tetap akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari yang tidak ada kezaliman walaupun sebesar biji sawi. Baik, Nabi SAW juga bersabda, "Man zalama shibran minal ardi tuwiqahu ila sab'i aradina yaumal qiyamah." Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, maka dia akan dikalungkan dengannya sehingga 7 lapis bumi di hari kiamat. Sejengkal ya. Ni salah calculation lah. Tak kira lah, kadang-kadang ada orang dia alih batu tara. Tahu batu tara? Batu sempadan. Batu sempadan. Dulu kalau kita dekat kampung, kat tanah tu, dia ada batu sempadan lebih kurang dalam 2,5 kaki atau 3 kaki. Dia tanam. Ada setengah orang tu dia nak panjangkan rumah dia ataupun tanah dia, dia ambil, dia alih batu tu letak situ. Jadi dia ambil kadar mana? Nabi kata kalau dia ambil satu jengkal saja, maka dia akan dikalungkan dengan tanah tersebut 7 lapis bumi ini dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Tu baru satu jengkal. Kita ganjakkan sikit je kat tanah orang. Tanah orang, tanah kerajaan apa? Awam lah tu. Awam boleh. Awam itu awam. Kita punya tu. Boleh tak? Ya, awam. Tanah tu tanah kita. Macam rumah kita kan, ada pagar masing-masing. Tapi buat renovation kan, dia extendkan sikit. Dia ada 2 sekarang ni. Kadang-kadang kita ada sempadan tanah kita, by regulation kita kena ada reserve 10 kaki kiri, 10 kaki kanan, 10 kaki. Kalau kita langgar regulation tu daripada 10 kaki, kita reserve 5 kaki. Tak apa lagi lah sebab dalam tanah kita. Cuma kita langgar regulation daripada tu. Faham? Ni dak tanah kita tu setakat tu je. Kita expand tanah tu luar daripada sempadan kita. Tak boleh lah. Walaupun tanah tu di BKL punya kan. Walaupun dia BKL. Tak boleh lah kan. Jangan kita ngaku hak kita lah. Kalau kita nak awam lah, harta awam lah sebaik. Tak boleh lah. Kalau kita nak buat cucuk tanam ke apa semua tu, tanah tu tak ada masalah lah. Jangan kita jadi sampai jadi tanah kita. Berbahaya. Okay? Kadang-kadang orang rasa sikit lah, tak apalah sejengkal. Dia buat pagar dan sebagainya. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah." Sesungguhnya Allah tidak menzalimi seorang pun walau sebesar biji sawi. Yakni seorang itu akan mendapat hak dia di hari kiamat walaupun hak dia sebesar zarah. Di dalam apa? Di dalam hadis disebutkan, wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'an wa huwa zulmul ibad. Dan satu catatan amal yang mana Allah tidak meninggalkan sesuatu pun darinya, iaitu kezaliman terhadap hamba-hamba Allah. Okey, maksudnya antara dosa manusia dengan dosa dengan Allah ni, hak dengan Allah walaupun dosa dia besar, tapi keampunan Allah ni luas. Kita boleh istighfar, kita boleh minta ampun dan kita apa. Tetapi kesalahan dengan manusia, Allah Ta'ala tak akan tinggal. Sehingga Allah akan adili orang ni sesama manusia tu. Walaupun benda tu kecil.
Sebab tu kata kalau nak buat salah dengan manusia ni hati-hati. Bukanlah makna kesalahan manusia dengan Allah tu banding hak manusia lebih besar dak, hak Allah lebih besar. Tapi Allah ni keampunan dia luas. Dia boleh saja Allah Ta'ala tutup aib orang tu. Di akhirat nanti ni kesalahan dia dengan Allah, Allah tutup je aib dia. Sehingga tidak dibicarakan, tidak dibahaskan. Tapi berbeza dengan hukuman dia sesama manusia. Macam-macam mana pun dengan manusia ni Allah Ta'ala tetap tidak akan tinggalkan. Mesti dibicarakan. Mesti diselesaikan antara dia dengan manusia. Okay. Jadi inilah maksud dalam hadis tu bahawa satu catatan amal yang mana Allah tidak meninggalkan sesuatu pun darinya, iaitu kezaliman terhadap hamba-hambanya. Okay. Baik, Nabi SAW juga bersabda, matlul ghani zulmun. Penundaan bayaran hutang oleh orang kaya adalah suatu kezaliman. Tunda bayaran oleh orang kaya, matlul ghani zulmun, adalah sesuatu kezaliman. Dia orang hutang kita. Dia kaya, dia boleh bayar, tapi dia tak bayar. Itu pun sudah dikira satu kezaliman. Okey. Dia boleh bayar, tapi dia tak bayar hutang. Dia tak nak bayar. Itu dikira satu kezaliman. Suami sendiri, Ustaz. Ini atas suami sendiri. Jadi? Dia kena bagi nafkah. Memang nafkah dah ditentukan, dia kena bagi. Tapi dia delay ataupun dikurangkan. Macam mana? Dia evaluate dululah. Untuk suami dengan isteri mana, Ustaz? Adakah dia orang juga? Untuk pandai-pandai lah suami isteri tu. Kalau ada satu lagi, orang tu dia menangguhkan bayaran hutang. Matlul ghani ni juga dari sudut pihak yang kedua, dia tak bayar sebab dia tengok tukang hok mitang dia tu kaya. Dia dah tak apa, aku tak bayar pun dia dah kaya dah. Itu pun tak boleh juga. Dia dah ada duit, dia tak bayar pun salah. Dia tak bayar sebab dia tengok tuan hutang pada duit dah pun salah. Jadi menangguhkan hutang waktu dia mampu bayar hutang ni adalah satu kezaliman. Lebih baik dia bayar. Kalau ada mau bayar. Dan di antara kezaliman yang paling besar adalah bersumpah secara dusta agar terbebas dari kewajipan yang harus dibayarnya kepada pihak lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda je. Okey. Tadi kita kata dia ambil harta pergi ke hakim kan? Ada juga orang yang dia ambil harta orang lain kemudian dia bersumpah ni milik dia. Dia menggunakan sumpah untuk menghalalkan barang tu milik dia. Di antara kezaliman yang paling besar adalah bersumpah secara dusta agar terbebas dari kewajipan yang harus dibayarnya kepada pihak lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iqtata'a haqqa imri'in muslim bi yaminihi faqad aujaballahu lahun nar." Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka sesungguhnya Allah telah mewajibkan neraka baginya. Kalau dia ambil harta tu orang lain punya, dia kata wallahi ni saya punya ni, saya beli ni, wallahi demi Allah saya beli, padahal bukan dia punya, tapi dia bersumpah. Jadi orang ni bila dia kata bersumpah dengan nama Allah, dia tak kata apalah, sebab dia dah bersumpah. Maka siapa yang melakukan perbuatan begitu, wajib baginya api neraka. Mengambil hak orang Islam ni bukan benda main-main lah. Okay? Tak boleh juga.
Tak boleh juga. Sebab orang Islam tu dilindungi lebih, tapi orang kafir selama dia buat baik kepada orang Islam, harta dia dilindungi juga. Dia panggil orang kafir zimmi. Kalau pergi perang dia ambil lah. Kalau tak perang tak boleh nak pergi ambil. Baik, kemudian ditanyakan kepada baginda, ya Rasulullah, sekalipun sesuatu yang sedikit, kata Nabi SAW, walaupun hanya ranting kecil dari kayu arak yang biasa digunakan untuk bersiwak. Kecil tu ya. Kalau tiba-tiba dia kata, wallahi kayu ni saya punya, maka tetap juga dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal kayu ya. Sebab dia telah buat dua kesalahan. Satu kesalahan ambil harta tanpa hak. Yang kedua bersumpah dengan nama Allah untuk menghalalkannya. Nabi SAW juga bersabda, man ista'malnahu ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang kami pekerjakan untuk satu pekerjaan, lalu dia menyembunyikan sebatang jarum atau lebih dari itu, maka itu adalah mengambil secara khianat yang akan dibawanya pada hari kiamat. Takut jaga amanah ni. Baik menega lah kalau nega tu. Sebab tu antara pintu orang panggil rezeki yang bersih adalah perniagaan. Perniagaan ni kita jual banyak, kita untung. Kita tak buat kerja, kita rugi. Kalau kita ni pikul amanah, benda tu memang banyak tu dah. Malah ke, rajin ke, ambil banyak tu lah juga. Allahu a'lam. Baik. Jadi Nabi SAW juga bersabda, inna syamlata allati ghallaha satashta'ilu alaihi nara. Faqama rajulun faja'a bishirakin kana akhdhuhu lam tusibhu al-maqasim. Faqala shirakum min nar. Faqala rajulun, ya Rasulullah, in qutiltu sabiran muhtasiban muqbilan ghaira mudbirin atukaffiru anni khatayaya? Qala na'am illa ad-dain. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sehelai sarung selimut, syamlah, selai kain lah, kain selimut, yang diambilnya secara khianat, nescaya benar-benar akan menyalakan api baginya. Lalu seorang lelaki berdiri, lalu datang membawa sehelai tali selipar yang diambilnya yang tidak masuk dalam pembahagian. Maka Nabi SAW bersabda, satu tali sandal yang menjadi sebab azab api neraka. Seorang lelaki pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika saya mati dalam perang ini dalam keadaan sabar dan berharap pahala kepada Allah dengan penuh keberanian dan tidak mundur, apakah dosa-dosaku digugurkan dariku? Kata Nabi SAW, ya, kecuali ada hutang. Sebab tu ni antara hadis kata orang mati syahid pun tak boleh masuk syurga kalau ada hutang. Tak boleh sampai pada kedudukan para syuhada sehinggalah dia bebas dari hutang. Ada orang bayar, settle lah. Dia settle lah. InsyaAllah. Tak apa, boleh. Kita tolong bayarkan hutang dia. Boleh. Ataupun kita halalkan. Boleh, insyaAllah. Boleh, betul juga lah. Ada setengah kata macam tu lah. Mana kalau kita memaafkan lebih baik daripada mengambil hak tu di akhirat. Sebab apa?
Kalau memaafkan, benda tu tidak lagi dibicarakan. Kira kita kutip pahala terus ke akhirat nanti. Sampai-sampai benda ni tak ada, dah settle. Mana pahala? Dia kutip pahala. Berbanding dengan orang yang mana dia nak ambil hak dia di akhirat, dia kata aku tak maaf. Lepas tu Allah Ta'ala akan bicarakan dia begini. Setelah habis bicara, barulah dia ambil pahala kawan tu, dibagi kepada dia. Ataupun yang ambil dosa dia, dibagi kepada kawan tu. Jadi cerita panjang. Sebaliknya, kalau dia nak pahala berganda, cepat, dia maafkan di dunia. Sebab apa? Pertama, tidak dibicarakan di akhirat. Yang kedua, pahala yang dia dapat di dunia ada sifat lebih berganda daripada pengadilan di hari akhirat. Okey, antara dua. Sebab tu Allah Taala kata, wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau orang tu tak mampu bayar hutang, bagilah tangguh kepadanya sampai waktu dia mampu. Tapi kalau kamu sedekahkan hutang kamu, itu lebih baik di sisi Allah kalaulah kamu mengetahui. Jangan bagi orang tu tahu. Eh? Kalau kamu tak tahu, kita mengetahui. Jangan bagi orang yang hutang tu Aha. tahu pasal ayat tu. Nanti dia mari baca ayat tu kat kita. Dia kata kamu tak payahlah kutip hutang. Kamu tahu tak di sisi Allah lebih baik dia. Tak, tapi kalau kita kata kita okeylah kita macam sedekah kalau dia hutang, tapi kalau dia bayar kita ambil je lah kan. Kita dah sedekah dah. Tak niat kita dia tak tahu. Dia tak tahu kita niat macam tu. Dia macam biasa kalau orang tu nak meninggal, kita kata okey sedekah. Kan tak boleh. Dia ni masih hidup lagi. Orang tu berhutang, masih hidup lagi. Lepas tu kita pun kita tak apalah kalau dia tak bayar kita sedekah lah. Tiba-tiba dia bayar. Ambil je lah kan. Either one lah. Kalau kita kata, contoh kalau kita kata memang kita niat ada sedekah, dia ada sedekah bersyarat ke tidak? Apalah kalau dia tak mampu, akhir sedekah lah. Kalau dia tak mampu, sekarang ni dia mampu, dia nak bayar, kita pun kira dulu tak mampu. Jadi kalau kita kata kita nak sedekah bersyarat, kalau dia tak mampu aku kira halal, kalau dia mampu kena bayar. So dia niat itu. Kalau kita kata sedekah bersyarat, kalau dia tak mampu sampai sudah dia mati, maka kira sedekah lah. Tapi kalau dia mampu, bila-bila lambat pun bayarlah. Kita kata gitu. Ya, kalau kita nak sedekah mula-mula macam tadi, saya dah niat sedekah, tiba-tiba dia bayar. Kita katalah, saya tak, sebenarnya tak apalah. Saya dah halalkan untuk awak. Lepas tu dia kata ni saya kira dah halal, tak payah bayar lah. Orang tu kata ambil lah, saya nak bagi juga. Kalau nak bagi juga, saya terima je lah. Okay. Baik. Nabi SAW juga bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun naru yawmal qiyamah. Sesungguhnya sejumlah lelaki yang menyibukkan diri dengan mengambil harta Allah secara tidak benar, maka mereka itu mendapatkan neraka pada hari kiamat. Kemudian Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ujrah, la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin an-naru awla bih. Tidak akan masuk syurga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka adalah lebih utama baginya. Ini sahih berdasarkan hadis riwayat syarat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Dia makan harta haram. Dia makan harta haram, kemudian tumbuh daripada harta yang haram, maka harta daging tersebut tidak akan masuk. Neraka lebih utama baginya. Tapi kalau anak dengan isteri dia ambil harta haram, dia bagi anak isteri dia makan. Itulah. Macam tu pun jadi tak tahu kita anak dia. Anak dia tak tahu. Kalau bapak dia tu bagi kepada anak dia harta yang haram, maka anak dia tidak akan diberkati lah, sebab dia membesar dengan tu. Tapi kalau, yalah, sebab
ayah ni dia mengharapkan kebaikan daripada si anak tersebut. Janganlah bagi harta haram untuk anak tu, sebab dia mengharapkan kebaikan daripada si anak akhirat nanti. Jadi oleh kerana tu kita membesarkan anak pun dengan harta yang halal. Okay. Kalau anak tu tak tahu, semoga Allah Ta'ala memaafkan dia. Okay. Isteri dia pun kalau dia tak tahu, semoga Allah memaafkan dia. Tapi kalau dia tahu dengan harta yang haram, patutnya isteri dia tak nak lah. Ya, dia kata lebih baik saya berlapar daripada makan harta ni lah, dia kata. Kalau abang bawa balik harta macam ni, jangan bawa balik. Dia kena tegas lah. Abang pun jangan balik, dia kata. Abang pun jangan balik kalau bawa harta haram. Baik. Dan dari Abdul Wahid bin Ziyad berkata, dari Aslam Al-Kufi, dari Murrah Al-Hamazani, dari Zaid bin Arqam, dari Abu Bakar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la yadkhulul jannata jasadun ghudhiya biharam. Tidak akan masuk syurga tubuh yang diberi makan dengan makanan yang haram. Dan termasuk dalam dosa besar ini adalah para pemungut liar. Apa dia ni? Pungli bia cukai. Pemungut cukai. Max, dipanggil sahibu maksin. Pemungut cukai yang haram. Pemungut cukai haram liar. Along lain. Cukai yang haram. Cukai daripada orang yang miskin. Sahibu maksin dipanggil. Ada. Orang yang mengenakan cukai terhadap orang miskin. Dia harta zakat untuk orang kaya je. Islam. Jadi dia ni kutip cukai daripada orang miskin. Haram di sisi Islam. Kat kita, saya tak tahu tak wani nak hukum. Kena tanya. Tapi dari sudut hukumnya, dari sudut hukum umum, pemungut cukai dari orang miskin hukumnya haram. Wang perlindungan termasuk jugalah. Termasuk juga wang perlindungan tu secara haram lah. Di aktiviti tu pun haram, duit tu haram tu. Ni aktiviti tu halal, tapi ambil secara haram pasal dia mencukai kepada orang miskin. Tu kena tanya fatwa lebih sikit. Kemudian perampok jalanan. Tadi perampok jalanan, perompak jalanan. Okey. Pencuri, penganggur yang minta-minta dari orang lain. Tu tak panggil penganggur tu. Pengkhianat, penipu, orang yang meminjam sesuatu lalu mengingkarinya, mencurangi timbangan dan takaran, memungut sesuatu lalu mengambilnya dan tidak mengiklankannya. Tadi macam Zandra tanya tadi. Orang yang menjual sesuatu dengan menyembunyikan cacatnya termasuk juga. Mengambil harta orang lain secara haram ni, semua bentuk kezaliman tidak boleh. Termasuklah hak kita sebut tadi kan. Dia contohnya dia ambil cukai secara zalim, haram, tak boleh. Merompak jalanan, tak boleh. Curi, tak boleh. Dia tak pergi kerja, dia ada kekuatan tapi saja duduk menganggur. Kerja dia minta-minta dengan orang je. Itu pun secara zalim juga. Mengkhianat, zalim. Nipu, zalim. Tipu timbangan, zalim. Jual barang yang cacat, termasuk ambil secara bukan apa ni, tidak benar. Kan dia dihukum. Laisa minna man ghasyana. Man ghasyana fa laisa minna. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa menipu umat Islam bukan daripada kalangan Islam. Macam kalau kita jual kuih
Tak apa, kita bagi tahulah. Yang ni barang ni pre-love ada cacat di sini. Macam orang second hand kan, baik kereta second hand. Ni dak dia ubah meter lah, dia buat macam tu lah, macam-macam. Dia kata ni baik, kalau tu pakai 2-3 bulan sadai. Maka tu tak boleh lah. Orang yang menjual, orang yang bertaruh berjudi haram juga, dan memberitahukan harga modal lebih dengan maksud berbohong kepada pembeli, sama juga. Ini aku jual harga 1,000, mahalnya, aku modal aku pun dah 700-800. Padahal modal dia berapa ya? Dia bagi tahu modal untuk jual mahal. Kalau dia tak bagi tahu tak apa, dia kata aku niaga, mesti ada untung juga sikit. Tak apa. Ni dia nipu. Dia kata ni aku jual ni pun makan modal dah ni. 1,000 ni pun alah bolehlah 10-20 ringgit. Dia kata macam tu. Janganlah sebut macam tu. Jadi sebenarnya semua bab berkaitan dengan kezaliman harta terhadap orang lain diharamkan dalam Islam. Jadi kalau nak berniaga dengan jujur, nak ambil dengan baik, tijaratan antara minkum, mesti ada sifat redha meredai antara orang Islam dalam nak mengambil harta orang lain. Dan kalau kita tak nak bersifat nak panjang cerita, bagi kita yang ada lebih ni, kita kira mudah-mudahlah, tak apalah, lebih tu kira sedekah. Kalau kurang pun sedekah. Kadang-kadang kita orang miskin lagi apa? Lagi dia kan, saya pergi baru ni, saya pergi ke pasar. Saya beli ubi, timbang kilo RM9 ubi tu. Saya pun bagilah duit RM10. Tengok makcik tu tua dah, saya kata tak apalah makcik. Makcik kira tak sebutlah keep the change, dia kata kira makcik simpanlah baki tu, saya kata. Dia pun kata tak boleh, dia kata. Kalau tu makcik nak sedekah juga, dia pun tak, bukan pulang bagi RM1, dia pergi dekat ubi tu, dia tambah pula sekilo. Harga sekilo pula, dia kata lebih pada tu. Dia kata tak apa, dia sedekah, kita bersedekah. Kita sedekah RM1, dia sedekah ubi. Jadi dekat sekilo jugalah dia bagi. Anak saya kata, Abi, dia bagi banyaknya, dia bagi padahal RM1 je kita balance. Sebab kita tersebut ayat dah, tak apalah makcik kan, saya nak sedekah makcik dia. Saya kata macam tu, dia kata tak boleh. Makcik pun nak sedekah juga, dia kata, dia faham ambil. Kira-kira halal berhalal lah gitu. Pasar di Tasik Raja, Pasir Mas. Jadi maknanya kalau baca itulah interaksi yang sepatutnya lah, kita kata. Kita kira halal berhalal lah bagi. Ada ustaz, I kenal somebody. Dia ni orang somebody. Dia amanahkan kepada nephew dia macam proxy lah. Sebab dia macam menteri lah. Dia proxykan I don't know dari mana duit tu apa proxy. Maknanya anak saudara ni lah pegang. Tapi because of tamak, benda tu dia dipulunkan sebab atas nama dia. Itu dah kira berdosa juga kan ustaz? Sebab itu pun kita tak tahu where does this income yang pembesar ni dapat. Dan dia suruh jadi proxy. So dua-dua. Lepas tu yang muda, yang nephew ni mati dulu. Lepas tu tak sempat nak maafkan uncle baru mati last few months. Macam mana tu ustaz? Itu dah kira khianat. Jadi dia akan jatuh kepada khianat. Dia mengkhianati amanah, dari sudut amanah yang dia pikul, dan harta yang dia ambil dia harta secara zalim lah. Harta yang bukan milik dia lah kalau dia guna tu. Sebab dia diamanahkan untuk jaga apa-apa keuntungan bisnes. Sama juga kalau kita kata kita share partner, kita kata dia 30, kita 70, ataupun 40, 60. Wah, kita dah bisnes, kita kena put on table dulu sebelum kita bagi tu. Dan berdasarkan agreement, kita 60, dia 40. Put on table, dan keuntungan kita bagi. Tolak ini jujur. Tapi kalau dia mula-mula nak declare tu pun dia kata rugi. Padahal dia dah ambil banyak dah. Asyik rugi. Berapa banyak orang declare benda yang tak benar pada tu. Akhir sekali,
tuan tu berputih mata, dia dah ambil banyak dah. Sama juga tu. Bagi mengambil khianat secara khianat dan mengambil harta secara batil. Sebab tu dalam urusan jual beli ni sangat-sangat detail lah kalau kita kata. Peniaga yang jujur tu bersama dengan para malaikat yang suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Susah nak cari. Tapi kecuali orang yang dirahmati, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada keimanan, ada ketakwaan, dan dia sangat takut. Kan saya pernah cerita kisah seorang Somalia di Mekah tu, ingat tak? Yang terambil seluar. Kan, ingat tak? Padahal selai seluar je. Seluar je. Saya kata, kau ambil lah. Kamu dah pakai ke belum? Pakai dah. Dia kata pakai dah. Allah pakai dah pula. Tak apalah, kamu ambil lah. Dah pakai dah, ambil je lah. Dia kata, tidak, sehingga aku dengar perkataan maaf ataupun halal daripada kamu. Supaya aku boleh berhujah di hadapan Allah, aku dengar perkataan tu daripada kamu. Ada cerita dah. Kali dah kalau kita kena buka panggung lain pula. Kena tiket double pula. Jadi tu dia terambil tak sengaja, dia ingat benda tu dah ditinggalkan. Jadi dia ambil, dia pakai. Saya pun tengok dah, dia pakai dah. Saya tanya dia dah pakai ke belum? Dia kata dah. Oh, tak apalah, halal lah. Baik. Okey, jadi itulah yang dapat kita sebut pada tengah hari ni. 12.30 dah kita ni.